Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk partial fraction using quadratic factor can be factorized. Okey, slide ni adalah menerangkan tentang ciri-ciri faktor kuadratik yang boleh difaktorkan. Can be factorized maksudnya dia boleh difaktorkan. So apabila dia boleh difaktorkan, dia akan diselesaikan menggunakan linear factor, iaitu solve as linear factor. Okey, kita lihat apakah ciri-ciri denominator dia. Okey, so untuk quadratic factor can be factorized maksudnya denominator dia with ada dua jenis, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C dan X kuasa 2 tolak C kuasa 2. Okey, jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C itu adalah faktor kuadratik, tapi dia boleh difaktorkan. Okey, dia boleh sebab ada quadratic factor yang tak boleh faktor, tapi ini boleh difaktorkan. Okey, dan X kuasa 2 tolak C kuasa 2 ni, ini adalah identiti yang boleh dijadikan kepada dua faktor. Okey, kita lihat fakta yang pertama. Okey, fakta dia ini adalah teori. So apabila MX sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dia boleh difaktorkan kepada dua bahagian. Apabila dia boleh difaktorkan, jadi partial fraction dia seperti macam linear factor. So A akan ambil kurungan yang pertama, B akan ambil kurungan yang kedua. Okey, contoh yang pertama kita lihat kat sini. 9 tolak 41X dibahagikan dengan 3X kuasa 2 tambah 8X tambah 4. Tapi bila kita guna kalkulator, guna EQN, kita dapati dia boleh dipecahkan kepada dua, iaitu X tambah 2 dan 3X tambah 2. So, kita akan selesaikan dengan menggunakan linear factor, iaitu A per X tambah 2 tambah B per 3X tambah 2. Okey, contoh yang kedua. 13X dibahagikan dengan X kuasa 2 tolak 9. Okey, so faktor X ni adalah memang faktor linear, tapi X kuasa 2 tolak 9. Okey, di mana X kuasa 2 tolak 9 adalah kuadratik yang boleh difaktorkan kepada X tambah 3 dan X tolak 3. Jadi, A akan ambil X, B akan ambil X tambah 3 dan C akan ambil X tolak 3. Okey, untuk contoh yang ketiga. 16X tambah 10 dibahagikan dengan X kuasa 2, lepas tu dalam kurungan X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. Jadi, dia boleh dipecahkan. Ini adalah repeated. Okey, dan ini adalah kuadratik yang boleh difaktorkan kepada X tambah 2, X tambah 1. Jadi, macam mana kita buat partial fraction dia? A akan ambil X, ini adalah repeated. B akan ambil X kuasa 2. Okey, so sorry, ini adalah C. C akan ambil X tambah 2 dan ini adalah D. D akan ambil X tambah 1. Okey, untuk contoh yang pertama. Soalan dia adalah berbentuk 9 tolak 41X dibahagikan dengan 3X kuasa 2 tambah 8X tambah 4. Okey, so apabila kita nampak kuasa 2 dekat sini, so kita akan tekan kalkulator untuk pastikan dia boleh difaktorkan ke tidak. So soalan ni dia boleh difaktorkan kepada X tambah 2 dan 3X tambah 2. So apabila dia boleh difaktorkan, so dia akan guna konsep faktor linear yang saya ajar di video sebelum ni. Jadi kita akan pecahkan kepada A X tambah 2 dan B 3X tambah 2. So penyelesaian dia sama seperti linear factor, iaitu step kedua kita akan darabkan both side dengan left denominator. Okey, kita darabkan sebab saya harap pelajar dah faham lihat video sebelum ni. So kita akan potong mana yang sama dan kita akan dapat persamaan 1. Okey, apabila dapat persamaan 1, kita akan cari nilai X. So macam mana kita dapat nilai X? X tambah 2. Okey, daripada faktor yang pertama, yang ni A, faktor A.
Okay, dan kita dapat negatif 2. So, kita selesaikan dengan memasukkan nilai dalam persamaan 1. Kita dapatlah A negatif 91 per 4. Okey, untuk X yang kedua, 3X tambah 2X. Kat mana kita dapat? Kita dapat dekat sini. Okey, so ini salah bukan 3X tambah 2. So, X sama dengan negatif 2 per 3. Okey, bila kita masukkan nilai negatif 2 per 3, kita dapati nilai B sama dengan 109 per 4. Okey, macam mana kita nak masukkan dekat step yang terakhir? So, A, negatif 91 4 dekat bawah. Tambahkan dengan 109 per 4. 4 dekat bawah. So, itulah penyelesaian untuk example 1. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh kedua. Dengan soalan dia adalah 13X per X kuasa 2 tolak 9. Okey, kita tahu X ni adalah linear dan X kuasa 2 tolak 9 boleh difaktorkan kepada X tambah 3, X tolak 3. Okey, so ini akan dapat dipecahkan kepada 3 bahagian. A akan ambil X, B akan ambil X tambah 3, C akan ambil X tolak 3. So, seperti biasa, step 2 kita akan darabkan dengan left denominator. So, kita akan dapat persamaan 1. So, seperti biasa, kita akan ambil X sama dengan 0. Macam mana X sama dengan 0? Ambil yang ini. X sama dengan 0. Lepas tu, kita masukkan dalam equation 1. Equation 1, kita akan dapat A sama dengan 0. Okey, bila dan yang kedua kita masukkan, kita assume X tambah 3 sama dengan 0. Mana kita dapat X tambah 3? Dari sini. Okey, so kita dapati X sama dengan negatif 3. Negatif 3 masuk dalam persamaan 1. Jadi kita dapat B sama dengan negatif 13 per 6. Okey, X tolak 3 sama dengan 0. Ini yang ketiga. Mana kita dapat? Dapat dari sini. Okey, jadi C sama dengan 13 per 6. Okey, lepas tu macam mana nak masukkan dalam persamaan? So, A sama dengan 0. B sama dengan negatif 13 per 6. C sama dengan 13 per 6. Okey, jadi disebabkan A tu 0, kita tak payah tulis ni lah. Jadi kita ambil yang ada nilai saja. Jadi sebenarnya jawapan dia adalah negatif 13 per 6. X tambah 3 tambah 13 per 6 X tolak 3. So, dengan dua contoh ini saya harap pelajar-pelajar faham tentang konsep quadratic factor can be factorized. Boleh difaktorkan. Okey, faktor quadratik yang boleh difaktorkan. Sekian. Terima kasih.